Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey. Semalam kita dah buat latihan. Okey, itu adalah merupakan soalan objektif. Tajuk-tajuk yang akan keluar untuk peperiksaan pertengahan tahun bila kita buka sekolah nanti ya. Okey. Cek jawapan anda, semak. Okey. Tengok ada pembetulan tak ataupun ada jawapan yang saya salah bagi ke. Okey, tolong cek ya. So hari ni saya nak sama dengan 4.6 iaitu masih lagi dalam bab 4, okey. Tentang kemandulan dan kaedah pencegahan kehamilan. Okey. Apa itu mandul? Okey, kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk pelihara zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya berkemungkinan mandul. Okey, tak berupaya untuk melahirkan anak. Okey, tengok yang warna biru ini merupakan persamaan punca kemandulan bagi lelaki dan perempuan. Yang pertama, hormon yang tidak stabil. Okey, setiap manusia badan kita akan menghasilkan hormon yang mencukupi untuk setiap orang tak sama. Okey, kandungan hormonnya. Tetapi, okey, perlu seimbang untuk memastikan semua organ dapat berfungsi dengan baik. Okey, salah satu punca kemandulan lelaki dan perempuan. Okey, yang pertama adalah hormon yang tidak seimbang. Yang kedua, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Yang ketiga, masalah seperti kencing manis ya. Penyakit kencing manis dia boleh mengakibatkan kemandulan. Okey, sangat berbahaya. So tengok punca kemandulan bagi lelaki. Okey, pertama, testis dia tidak menghasilkan sperma. Okey, maksudnya dalam testis tu tak ada sperma yang dihasilkan. Okey, yang kedua, bilangan sperma yang tidak cukup. Kamu dah tengok kan video persenyawaan kan? Okey, berapa banyak berjuta-juta sperma yang dihasilkan. Okey, dalam berapa sentimeter padu air mani, tapi ada orang yang mempunyai masalah bilangan sperma yang tidak cukup. Yang seterusnya, kualiti sperma yang rendah. Kita tengok kan, itu dah tengok gambar ajar, video sperma tu ada kepala, ada ekor. Maksudnya kualiti sperma yang rendah ini adalah ekor dia cacat, kepala sperma ni tak betul, tak lepeh, molek, maksudnya cacat lah. Okey, itu maksudnya kualiti sperma rendah. Kemudiannya adalah mati. Pucuk ini adalah ketidakupayaan seksual. Okey, ini pun menyebabkan kemandulan bagi lelaki. Kita tengok punca kemandulan bagi perempuan. Okey, ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Okey, ovari berfungsi untuk menghasilkan ovum, tapi dalam ovari perempuan yang mandul, okey, tiada ovum yang dihasilkan. Yang seterusnya adalah tiub falopio dia tersumbat. Okey, kadang masalah obesiti menyebabkan tiub falopio dia boleh tersumbat. Okey, menyebabkan sperma dan ovum tak dapat bercantum pada tiub falopio. Ingat, tiub falopio adalah tempat sperma dan ovum bercantum membentuk zygote. Okey, berlaku persenyawaan pada tiub falopio. Okey, punca kemandulan seterusnya adalah uterus yang tidak normal. Ini adalah kejadian Allah lah. Okey, Allah ciptakan ujian ni pelbagai kan. Okey, ada yang uterusnya tidak normal. Okey, yang seterusnya ada ketumbuhan dalam uterus. Okey, ini sebenarnya kalau ketumbuhan ni insya-Allah biasanya boleh diubati. Okey, tapi ini merupakan beberapa punca-punca yang menyebabkan kemandulan bagi lelaki dan wanita. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua sihat-sihat. Okey. Ada kaedah untuk mengatasi kemandulan. Okey, ada beberapa kaedah ya. Yang pertama, rawatan hormon. Yang kedua, pembedahan. Yang ketiga, kaedah persenyawaan in vitro, IVF. Okey, kita tengok yang pertama, rawatan hormon. Okey, rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Macam saya cakap tadi. Ada orang
hormon ni dalam badan kita mesti dihasilkan cukup-cukup untuk keperluan badan. Okey, tapi ada masalah yang menyebabkan hormon yang dihasilkan tidak seimbang. Itu yang mengganggu, salah satunya mengganggu kesuburan. Okey. Seterusnya, kaedah pembedahan. Pembedahan ini dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tiub falopio tersumbat atau terhadap lelaki yang mengalami masalah saluran ductus sperma tersumbat. Okey, boleh kita jalankan pembedahan. Okey, untuk clearkan masalah tersumbat tersebut. Okey, seterusnya. Kaedah persenyawaan in vitro. Okey, prosedur ini dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah tiub falopio tersumbat. Kaedah ini dikeluarkan ovum dari ovari dan untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Ini disenyawakan di luar badan. Okey. IVF embrio yang terbentuk dia akan masukkan balik ke dalam uterus wanita. Dah senyawakan kat luar. Maksudnya berlaku persenyawaan. Okey, membentuk zygote, kemudian embrio. IVF embrio ini disuntik masuk balik ke dalam uterus wanita. Dan dengan harapan embrio itu akan menempel di dalam uterus badan ibunya. IVF ni mahal ya. Memakan harga berbelas ribu. Ada yang puluh ribu. Okey, bersyukurlah kamu. Okey, dilahirkan ni kamu ni zurat ibu dan ayah. Okey, harta dunia akhirat ni. Okey, kita tengok kaedah pencegahan kehamilan. Okey, ada orang, okey, dia rezeki dia. Okey, rezeki melimpah ruah. Okey, dia mudah hamil. Tetapi kaedah pencegahan kehamilan, okey, boleh diambil sekiranya okey, dia memudaratkan kesihatan ibu. Okey, ibu ni sekali dia hamil, dia tak sihat. Okey, kena ulang-alik masuk hospital dan sebagainya. Dia perlu gunakan kaedah pencegahan kehamilan. Okey, jika datangkan mudarat pada kesihatan ibu. Okey, dan juga penting, orang kata anak itu rezeki, tetapi jika dah, maaf saya cakap, jika dah 10 anaknya, okey, tapi tak mampu nak sediakan keperluan, kelengkapan dengan baik, seeloknya ambillah kaedah pencegahan kehamilan. Yang pertama, pil pencegah hamil. Okey, ini pil perancang. Yang kedua, implan. Yang ketiga, menggunakan kondom. Yang keempat, alat kontraseptif dalam uterus ataupun kita panggil sebagai IUCD. Okey, yang kelima, vasektomi. Yang keenam adalah ligasi. Okey, kita tengok. Yang pertama, pil pencegahan kehamilan, dia akan menghalang proses pengovulan. Maksudnya dia akan halang ovari dari menghasilkan ovum. Okey, ini adalah salah satu fungsi pil pencegah hamil. Okey, yang seterusnya, implan. Ini ada pelajar tanya saya ni. Okey, implan ni dia bentuk dia macam bantal mancis ya. Okey, dimasukkan bawah pada bahagian kulit bawah lengan. Okey, penggunaan implan dia menembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum sebab untuk elakkan berlakunya kehamilan. Okey, penggunaan kondom. Kondom ni dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan berlaku. Okey, bagi menghalang sperma masuki faraj. Okey. Alat kontraseptif dalam uterus ataupun kita panggil sebagai IUCD. Alat ini dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum ataupun yang telah disenyawakan. Okey, dia akan blok. Okey, masuk dalam uterus. Okey, ini IUCD. Seterusnya, vasektomi. Vasektomi adalah proses
Memotong dan mengikat kedua-dua ductus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancutkan semasa ejakulasi. Maksudnya lelaki tersebut tiada sperma. Ductus sperma dia dah potong. Okey. Kemudian ligasi. Okey, kedua-dua tiub falopio dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Okey, ini biasanya dilakukan pada ibu-ibu yang telah melakukan pembedahan melahirkan anak secara caesarean, kaedah pembedahan. Okey, selepas beberapa kali melakukan pembedahan, okey, dah tak boleh lahirkan anak lagi dan terpaksa melalui proses ligasi. Okey, sebab dikhawatiri bila kalau mengandung lagi boleh menyebabkan rahim pecah dan sebagainya. Okey, so saintis kita bijak. Okey, doktor-doktor dia dah buat kajian. Okey, ini adalah beberapa cara untuk beberapa kaedah lah untuk mengawal atau mencegah kehamilan. Okey, saya pun ada cakap ni kan, penting melakukan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah pembiakan. Individu digalakkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun apabila bermula pada usia 40-an sebagai langkah pencegahan. Okey, kena ambil berat tentang kesihatan. Okey, share-sharekan ilmu ni dengan ibu kamu, okey, ibu ayah kamu. Okey, dengan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan, okey, dia sebenarnya untuk sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Nauzubillah min zalik, okey. Kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser cervix dan kanser prostat masih boleh dirawat jika dikesan dengan lebih awal. Sebab tu bila rasa tak selesa pada badan dan sebagainya, contohnya ada kitar haid yang kitar haid yang tak stabil, datang haid sebulan, lepas tu 2 bulan, lepas tu 3 bulan, 4 bulan tak datang haid, wajib kamu berjumpa doktor. Sama juga dengan pelajar lelaki. Okey, jika skrotum kamu besar sebelah, kecil sebelah, rasa senak, rasa sakit, ada bengkak, okey, mesti berjumpa dengan doktor. Jangan dibiarkan. Okey. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan masalah kesihatan hilang tanya. Okey, amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, so macam saya cakap, rasa tak sedap badan ke apa ke semua, terus berjumpa dengan doktor. Kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa pemeriksaan kesihatan. Okey, tamat. Jadi, jika ada sebarang soalan boleh tanya saya. Maklumlah, bab ni memang memerlukan menuntut kamu banyak membaca ya, sebab banyak fakta. Okey, jadi untuk latihan, cikgu akan berikan latihan. Okey, kamu boleh print atau kamu boleh salin dan tulis dalam buku nota atau buku latihan kamu. Okey, apa-apa soalan boleh tanya saya. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera.